Paduan menunjukkan kombinasi buku dan pen. Okay, so kali ini dia bagi buku dan pen yang dikeluarkan oleh sebuah ekonomi. So kita nampak buku juta unit, nampak juta, dan pen pun sama juta unit. Okay, jadi sekarang soalan dia. Soalan A. Laka kelok kemungkinan pengeluaran dengan paksi menegak. So paksi menegak, paksi yang macam inilah paksi menegak untuk buku. Okay, dan paksi mentata, paksi X untuk pen. Nyatakan jenis kos lepas KKP tersebut. Okey, so sekarang kita akan sediakan kelok dia dulu. Dan kita cuba sediakan paksi Y dengan paksi X. Untuk paksi Y ini, okey, dan paksi X. Paksi Y, soalan dia sudah jelas dia nak paksi menegak iaitu untuk buku. So kita pun tulis buku lah. Okey, ini asalan dan jangan lupa sebab sini juta unit, buat kurungan juta unit. Okey, seterusnya untuk paksi X ini dia sudah mention paksi mentata untuk pen. So kita pun tulislah ini untuk pen. Pun sama buat kurungan juta unit. Okey, ikut yang ini. Okey, jadi sekarang kita sambung. Dia kata nak lakar KKP kan. Jadi seperti biasa anda kena tentukan macam hari itu yang Miss ajar, you kena tentukan beza dia dululah. Okey, cuba tengok. Ambil. Okey, bagi tahu saya untuk buku. Beza semua kat sini berapa? Ambil. Beza ada satu. Lagi? Sambung. Satu juga. Satu juga ini. Satu juga. Satu juga ini. Satu juga. Okey, tetapi hari itu Miss kata kita tak boleh tengok sebelah sini sahaja. Kita kena tengok dua-dua belah untuk tentukan sama ada itu kos lepas meningkat ataupun kos lepas turun. Okey, Amir teruskan. Satu. 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 Satu juga. Okey, so Amir sila bagi tahu saya. Okey, semua pun sama. Jadi ini adalah kos lepas apa? Kos lepas malar. Okey, Paiti, apakah bentuk KKP dia? Kita hanya ada Garis lurus. Yes, bergaris lurus. Okay, so kita pun buatlah KKP yang bergaris lurus. Terus buat je. Okay, bergaris lurus. Inilah dia. Okay, dan kemudian, okay, mungkin ada pelajar confused. Oh, Miss nak isi apa? KKP kita hanya satu sahaja. Macam mana ditentukan? Berdasarkan lah. Okay, tadi kita tengok, kita sudah tahu itu adalah kos lepas malar kan. Jadi sekarang seperti biasa, kita terus labelkan kombinasi. Okay, kita cuba tengok kombinasi ini. Buku, okay, kita tengok pen kita adalah sifar. Pen, sifar. Buku 4, itu kombinasi A. So, you pun tulislah ini kombinasi A. Buku kita 4. Itulah cara dia. Okay. Dan seterusnya, kan hari itu Miss kata kita sepatutnya kena isi sekurang-kurangnya 2 kombinasi kan. So, lagi satu kombinasi pelajar boleh isi dekat sini dulu. Okay, pen kita tengok, pen kita 4, buku kita kosong. So, ini kombinasi E. Label lah kombinasi E. So, ini 4. Okay, dan kalau pelajar kata, Miss, saya nak labelkan untuk setiap kombinasi, boleh tak? Okay, boleh je, just go ahead. Kombinasi B, C, D. Okay, tapi jangan lupa labelkan ini K, K, P. Okay, dan sekarang soalan dia bukan hanya minta anda lakar sahaja. Dia juga minta anda nyatakan jenis kos lepas dia. So, jangan lupa tulis kos lepas malar ya. Okay, so inilah jawapan untuk bahagian A. Okay ke? Semua dapat ke? Senang je. Okay, A, B, C, D, E lah kalau nak labelkan. Kalau tak ada, sekurang-kurangnya 2 kombinasi yang macam ini. Okay, dan teruskan untuk soalan yang seterusnya. Okay, kita tengok B. Okay, soalan B. Hitung kos lepas per unit. So sekali lagi kita kena cari apa rumus MRT itulah. Okay, kos lepas per unit. Apabila ekonomi bergerak, kita cuba tengok dari kombinasi A ke B. Okay, sebelum kita tulis rumus itu, okay, pelajar kena tengok A ke B. Tak apa, kita tengok A ke B. Okay, so ini A ke B. Ini pun A ke B.
Soalan kali ini, dia bukan nak anda sediakan satu jadual yang penuh tau. Dia hanya nak you fokus yang ini, kombinasi A ke B. Sekarang kita tengah tengok soalan ini. Soalan satu ni. Satu Roman ni. Okay, so kita hanya fokus A ke B, A ke B, A ke B. Okay, jadi sekarang, okay, kita pun tulis lah. Okay, untuk soalan P1 Roman, kos lepas per unit. Tetapi biasanya kan hari tu bis kata kita akan tulis sesuatu barang dekat sini kan. Ini merupakan barang yang kita nak pilih punya. Jadi anda kena tengok ini sebenarnya kos lepas per unit buku ke ataupun kos lepas per unit pen. Okey. Tadi saya sudah kata ini kita nak pilih. Kita nak pilih punya. Jadi kena tengok lah mana satu yang menyebabkan dia semakin bertambah punya. Okey, Lutfi. Kikanade. Ya, saya madam. Ya. So yang ini kita nak tambah sesuatu barang. Jadi ini adalah kos lepas buku ke ataupun pen yang tambah punya. Pen. Pen, yes, good, thank you. So ini adalah kos lepas per unit untuk pen. Sebab you cuba tengok kalau pen dari 0 ke 1 dia semakin bertambah. Tapi kalau untuk buku tengok 4 ke 3 dia semakin berkurang. So ini maksud dilepaskan lah. Okay, yang ini ditambah punya. So kita pilih yang ini. Kos lepas per unit pen. Okay, dan rumusnya anda pun sudah belajar. Yang atas itu adalah dilepaskan. Yang bawah punya ditambahkan. Okey, tadi Suha kata kita nak pilih pen. Jadi pen yang ditambahkan. Barang yang dilepaskan, barang lagi satulah iaitu buku. So, anda punya rumus sepatutnya macam ini. Okey, dah selesai kan? Nanti kita buat perkiraan dan jawapan anda. Kan tadi Miss Suha kata kita pilih pen. Jadi mestilah ada sesuatu barang yang kita lepaskan. Yang lepaskan itu adalah, tengok yang ini. Buku lah. Tetapi jangan lupa atas kat sini kan ada juta unit kan. So nanti pun tulis berapa juta unit buku. So itulah jawapan kita yang kena isikan. Okey, yang Fahmi bagi tahu dia kata 3 tolak 4. Kalau 3 tolak 4 itu adalah buku yang dilepaskan. Tetapi sekarang Fahmi, saya tengah tanya pen yang ditambahkan. Pen yang ditambahkan kita guna baru tolak lama, 1 tolak 0. Buku yang dilepaskan tengok yang baru tolak yang lama. 3 tolak 4. Okey, so selesaikan. Okey, kita akan dapati bahawa jawapan kita sama dengan negatif. Pastikan ada tanda negatif sebab ini kos lepas. Negatif 1 juta unit buku. Inilah jawapan dia. Okey, boleh ke? Okey, kalau tak ada soalan, okey, sekarang kita sambung. Kita cuba tengok yang soalan yang seterusnya. Baik, untuk soalan yang seterusnya, berkenaan dengan yang ini, B2 Roman. Kombinasi D ke C. Pun sama, kita tengok D ke C. D ke C. D ke C. Okey, jadi sekarang kita sambung. Kita pun nak kira apa kos lepas per unit juga sebab itu kehendak soalan. Kos lepas per unit. Okey, tetapi yang ini kita tengok D ke C. Maksudnya kita nak yang tambah punya. Mana satu yang menunjukkan tambah? Tengok anak panah dia. Tengok anak panah dia. Okey, nak panggil Adawiyah. Yang ini kos lepas per unit buku ke pen? Buku. Okey, kita cuba tengok So Adawiyah kata buku. Okey, kalau buku, maksudnya kita tambah dari 1 ke 2. Kalau pen, dari 3 ke 2. So betul lah. So kos lepas per unit buku. Juga sama seperti tadi. Yang ini dilepaskan. Yang bawah punya ditambahkan. Apa yang dilepaskan? Pen. Ya, pen yang dilepaskan. Apa yang ditambahkan? Buku. Ya, okey. Ya, Syahira sambung. Apa tolak apa sekarang? 2 tolak 3 Ya. bahagi 2 tolak 1. Ya, 2 tolak 1. Sambung Syahira, apakah jawapan anda? Negatif 1. Jangan lupa juta unit. Juta unit apa? Pen. Ya, betul. Thank you Syahira. So, itulah jawapan untuk B2 Roman.
Okey, so untuk soalan yang sedemikian, anda tak perlu hitunglah untuk semua setiap kombinasi dan sediakan jadual. Kita hanya hitunglah ikut soalannya sahaja. Okey, kita sambung. Kita sambung soalan C. Bolehkah kombinasi 2 juta unit buku dan 3 juta unit pen dikeluarkan? So sekarang kita cuba tengok. Kalau buku 2, sini kan? Okey, pen kita sepatutnya 2 sahaja. Sekarang dia kata dia nak keluarkan 3. Ini yang dia nak keluarkan. So, soalan pertama yang saya nak tanya. Kombinasi ini, yang ini, dia berada di dalam ke di luar KKP? Lilian? Di luar. Ya, di luar. Jadi sekarang soalan dia, bolehkah kombinasi ini dikeluarkan? Tak boleh. Okay, so you sepatutnya tulis tidak boleh. You ada tulis tidak boleh saja sudah dapat markah tau. Okay, tapi tak markah penuh lah. Mungkin setengah markah ke. Okay, mungkin 1 markah ke. Okay, Lilian, bagi tak alasan kamu kenapa you kata tak boleh? Kerana sumber ekonomi tidak mencukupi. Okay, good. Kita bagi tahu Dan bahawa, sabar ya Lilian kejap lah. Sumber ekonomi tidak mencukupi. Okey, sebenarnya selain daripada jawapan ini, ada satu jawapan lagi. Sumber yang sedia ada. Ya, dan tidak dapat dicapai dengan sumber ekonomi yang sedia ada. Maksudnya sekarang, yang sedia ada, maksudnya sekarang kan tadi KKP kita, macam ini kan. Sekarang kombinasi itu berada di luar. Kombinasi ini memang tidak dapat dicapai. Kenapa? Okey, sebab dia tidak jelaskan. So, alasan kita sama ada you bagi yang pertama, sumber ekonomi tidak mencukupi. Okey? Ataupun lagi satu jawapan yang boleh kita terima. Kita bagi tahu bahawa kombinasi tidak dapat dicapai. Kombinasi tidak dapat dicapai kan? Kenapa dia tak dapat dicapai? Sebab sumber ekonomi yang sedia ada kita dekat sini sahaja. Itulah had maksimum yang kita dapat capai. Kalau katakan nak keluarkan daripada luar KKP punya titik ini, kalau sumber ekonomi yang sedia ada itu, memang kita tak dapat capai kombinasi dia. So, kalau dia minta jelaskan jawapan, okey, sama ada you bagi yang ini ataupun yang ini. Itu jawapan yang paling tepat. Lilian boleh faham? so we just need to write one reason only lah. Either one. Sama ada Okay. ini ataupun yang ini. Tapi you kena tahu kedua-dua jugalah. Okey? Okay. So, sekarang yang seterusnya kita sambung soalan C3 Roman. Okey. C3 Roman. Apakah yang berlaku jika ekonomi itu mengeluarkan kombinasi 2 juta buku dan 1 unit pen? Okey, kita tengok buku. 2 juta dekat sini. Tapi pen tadi 2. Sekarang dia nak keluarkan 1 sahaja. 1. Okey, soalan saya. Sila bagi tahu saya kombinasi ini berada di dalam ataupun di luar KKP. Syahira Saiful. Di dalam. Okay, good. Okay, thank you Syahira Saiful. Okay, tetapi walaupun kita kata berada di dalam, tetapi soalan dia tak tanya kombinasi berada di mana. Dia hanya tanya apa yang berlaku. Jadi, anda tahu bahawa, okay, ini KKP kita. Tadi buat KKP macam ini kan. Sekarang berada di dalam kombinasi ini. Jadi, kombinasi ini boleh dinamakan sebagai apa? Okay, Nur Najati Syamila. Pembaziran. Okay, good. Selain daripada pembaziran, apa lagi yang boleh kita bagi tahu? Pengangguran. Pengangguran. Okey, untuk maklumat anda, pengangguran itu sebenarnya terms itu untuk pelajar tingkatan 6 punya. Untuk pelajar matrik kita tak pakai pengangguran. So, jangan letak pengangguran dekat sini. Tapi sebenarnya pengangguran berlakulah. Cuma terms itu dia tak terima je. Okey? Arulan, ada jawapan lain? Tak ada. Tak ada, madam. Tak ada. Okey, tak apa. Amir Reza? Mencapai ketidakcekapan. Yes, ketidakcekapan. Itu jawapan yang kita terima. Ada lagi satu. Aina. Sumber sedia ada, digunakan sewenang-wenangnya. Ya, thank you. Sumber digunakan sewenang-wenangnya. Okey, sewenang-wenangnya.
So ingat 3 poin ini. Saya ulang, kalau kombinasi yang berada di dalam KKP, sama ada pelajar boleh jawab pembaziran. Okay. Lepas itu ketidakcekapan berlaku. Ataupun lagi satu sumber itu sumber ekonomi lah. Sumber ekonomi digunakan secara sewenang-wenangnya. Okay, so ada 3 poin, you pilih mana-mana satu. Sebab dekat sini, dia hanya bagi satu markah sahaja. Okay, so ingatlah kalau boleh elak daripada guna terms pengangguran itu. Okay, kita cuba tengok D. Langkah peralihan KKP akibat peningkatan teknologi dalam pengeluaran PEN. Okay, cara nak jawab soalan ini ada 2 cara. The first one, okay, mungkin pelajar nak patah balik kepada soalan 1, dia nak guna KKP ini. Okay, dia boleh jawab macam ini ya. Okay, dia buat A/D. Dia terus buat gabungan pada jawapan yang sama. Sebab kalau kita hanya buat satu KKP saja, kita tak nampak perubahan. Sebab sekarang dia nak tunjuk peralihan KKP. Okey, jadi peralihan KKP ini, dia kata peningkatan teknologi dalam pengeluaran PEN. So ini PEN kan? So ini yang bertambah sahaja. Dia langsung tak cerita pasal buku pun. Okey, so kalau tak ada cerita pasal buku, tak apalah, bermaksud kita akan mula pada poin ini. Okey, jadi peningkatan teknologi dia akan menyebabkan KKP beralih ke sebelah mana? Lufil, Ya, madam. beralih ke kiri ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Lepas tu saya nak tanya, pen itu dia akan berada di sebelah kanan ke ataupun di sebelah kiri? Pen berada di sebelah kanan. Okay, thank you Lufil. So, berada di sebelah kanan lah. Tetapi disebabkan soalan dia dekat sini, dia langsung tak beritahu pun pen itu bertambah sebanyak berapa. Jadi jangan risau, memang tak ada angka dekat sini. Okay, so pelajar hanya buat KKP yang baru saja. Contohlah ini KKP yang baru. Jangan lupa anak panah. Okay, lepas tu ini KKP 1. Okay, dan ini kombinasi yang baru kan. So anda boleh letak E prime. So itu sahaja yang pelajar kena tunjukkan. Okay, tetapi bagi pelajar yang kata, Miss, saya tak nak gabungkan KKP saya pada jawapan A, macam mana? Okay, bagi pelajar yang tak nak gabungkan, tak apa. Okay, anda boleh terus sediakan KKP. So yang ini KKP yang D lah. Okay, cuma anda kena lakar semula. Tadi KKP yang asal itu, ini KKP yang asal kan. Ini KKP 1. You kena lakar semula. KKP asal, KKP kosong. Lepas tu lakar semula yang baru tu. Okay, so ini KKP 1. Garis lurus saya yang ini. So ini kombinasi A lah. Ini E. Okay, ini E, ini E prime. Labelkan semua benda ini. Okay, ini asalan. Okay, cuba akan nampak lah. Okay, ada satu KKP yang baru. Okay, jangan hanya pelajar hanya tunjuk yang ini saja. Dia kata, berlakunya peningkatan teknologi, dia hanya tunjuk KKP saja, dia tak buat KKP yang kosong. So tak boleh lah, sebab dia nak penting kita nak tengok peralihan kilo. That's why you kena tunjukkan anak panah. Okay, so kalau jawapan yang betul-betul tepat punya, sepatutnya yang macam inilah. Yang ini barulah yang paling tepat sekali. Okay, semua kombinasi dilabelkan. Okay, jadi sekarang Miss tanya, berkaitan dengan soalan kuantitatif yang 3 ini, ada apa-apa persoalan nak tanya ke? Saya ada soalan. Okay, tanya. For the number C, saya nak tanya, kalau saya beri jawapan berkaitan dengan teknologi, boleh di acceptable? Saya beri jawapan berkaitan dengan teknologi. Untuk yang kombinasi tidak dapat dicapai dengan teknologi yang sedia ada. Ya. Okey, sebenarnya jawapan itu pun boleh diterima. Tetapi you kena tahu teknologi itu sebenarnya, kalau kita kata teknologi itu sebenarnya dia daripada jendera mesin, betul tak Lydia? Okey, so bermaksud dia sebenarnya asal dia juga daripada sumber ekonomi yang ini. Okey, tapi kalau you kata, Miss, salah ke kalau saya pakai teknologi? Tak salah juga, boleh diterima. Sebab kalau you tengok balik definisi untuk KKP, memang kita kata dengan menggunakan sumber ekonomi dan teknologi yang sedia ada kan. So kalau katakan in case you tak guna sumber ekonomi dekat sini, tetapi you tertulis teknologi, juga boleh diterima.
Okay, Lilian? Okay, thank you. Okay, yang tak okay punya, so boleh left meeting. Okay, kita jumpa lagi pada Jumaat nanti. Thank you, Okay. Mida. Okay, Thank see you. you soon. Bye-bye. Thank you, Mida.